Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang mengikuti webinar hari ini. Selamat datang ke sesi bicara profesional anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah dengan kerjasama Education Malaysia Beijing. Bagi menambah keberkatan program bicara profesional kita pada hari ini, majlis menjemput Tuan Haji Aminuddin Ismail untuk membacakan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah program yang kami laksanakan ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dan anak-anak didik kami terus beristiqamah, berhikmat menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Aminuddin Ismail atas bacaan doa itu tadi. Saya Bernadette John dari Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah selaku moderator anda pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini adalah dua orang penceramah, iaitu yang berusaha Puan Kaziati binti Osman, pengarah cawangan Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah, yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz Hau Abdullah, pengarah Education Malaysia Beijing. Sebelum kita meneruskan lagi webinar hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli penceramah kita pada hari ini. Izinkan saya membacakan secara ringkas latar belakang perkhidmatan bagi kedua-dua penceramah pada hari ini.
Penceramah kita yang pertama ialah yang berusaha Puan Kaziati binti Osman. Beliau memulakan perkhidmatan di SM Sains Labuan sebagai guru akademik, ketua panitia dan seterusnya menjawat jawatan ketua bidang bahasa sebelum bertugas ke Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 2002. Semasa bertugas di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, pelbagai jawatan telah dipegang, bermula dari jawatan sebagai penolong pengarah, ketua sektor, timbalan pengarah di sektor perancangan dan seterusnya. Pada tahun 2020, beliau telah dilantik sebagai pengarah di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan pada tahun 2021, Puan Kaziati binti Osman telah dilantik sebagai pengarah cawangan di IAB Cawangan Sabah. Seterusnya, penceramah kita yang kedua pula, iaitu yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz Hau Abdullah, yang pada masa kini menjawat jawatan sebagai Pengarah Education Malaysia Beijing sejak tahun 2017. Sebelum ini, beliau pernah menjawat jawatan sebagai penolong pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan seterusnya menjadi sebagai Senior Analyst di Education Performance and Delivery Unit atau PADU dan pada tahun 2015 sehingga 2017 sebagai Attaché di Education Malaysia Beijing. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran seluruh warga pendidik yang turut mengikuti bicara profesional pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada yang berusaha Puan Kaziati binti Osman tanpa melengah-lengahkan masa dijemput yang berusaha Puan untuk memulakan perkongsian pada hari ini berkaitan dengan tajuk cabaran jalinan jaringan pendidikan dalam pengantarabangsaan di era pandemik. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang dihormati Puan Haja Benedict John, moderator kita pada hari ini. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz Hau Abdullah, pengarah Education Malaysia Beijing. So, pada hari ini saya akan memperkatakan cabaran jalinan dan jaringan dalam pengantarabangsaan dalam pendidikan di era pandemik. So semasa cabaran-cabaran semasa kita ialah apabila berlakunya wabak ini, maka kita memang tiada pilihan, kita perlu berada dalam norma baharu. So hampir semua perkara kita lakukan di alam maya, alhamdulillah. Bermesyuarat, even konsert, latihan dan even sekarang pun kita di alam maya. So ada pengajaran yang diperolehi dengan terjadinya wabak ini sesuai dengan apa yang berlaku sejak tahun 2020 lalu. Walaupun keadaan ini mungkin memberikan banyak tekanan di seluruh dunia, namun ia memberi satu pendorong atau satu era baru yang mana kita, kalau sebelum ini kita memang menggunakan ICT, namun kini ICT telah menjadi teman baik kita. Bukan setakat pendorong, malah kita terpaksa menggunakan, maka kita menjadi semakin mahir dengan peralatan-peralatan ICT yang mana kita telah pun diperkenalkan semenjak abad ke-21 diiktiraf beberapa tahun yang lalu. Ketika itu kita mula mengenal ICT yang digunakan dan kini ia menjadi teman baik yang perlu kita gunakan. Sebilangan besar malah hampir semua kerajaan di seluruh dunia menutup sementara institusi pendidikan dalam usaha untuk menangani penyebaran atau penularan wabak COVID-19. Penutupan ini memberi kesan juga kepada lebih 60% pelajar-pelajar di seluruh dunia. Dan
Namun ia tidaklah juga pula menutup peluang untuk kita membuat jalinan dan jaringan dengan sekolah-sekolah dan institusi-institusi di luar negara, dengan projek-projek perantarbangsaan yang kita memang biasa lakukan. Malah di peringkat sekolah, kalau sekolah SBP, sekolah-sekolah berstatus SBT, SKK, kluster, memang dah biasa melaksanakan jalinan dan jaringan dengan sekolah-sekolah dan institusi-institusi di luar negara, di mana kita panggil program-program pengantarbangsaan. Malah ianya sangat aktif, malah ada yang pergi melawat ke negara tersebut dan melawat sekolah-sekolah dan institusi-institusi berkenaan. Namun dalam keadaan sekarang kita masih boleh berhubungan, melaksanakan jalinan dan jaringan dengan sekolah-sekolah dan institusi-institusi yang berada di luar negara kita seperti mana kita lakukan sebelumnya. Cuma medianya adalah media-media yang begini, yang media ICT, kita buat dalam bentuk menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan MS Teams, Namun perkara ini memerlukan komitmen yang tinggi, memerlukan pemikiran yang inovatif dan kreatif, kerana inovasi dan kreativiti yang dirangsang oleh krisis ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan sistem pendidikan kita lebih inklusif dan berdaya saing, insyaAllah. Dan ini juga adalah satu peluang pengajaran guru berdasarkan pengajaran yang project based atau kita panggil berasaskan projek dan masalah, yang mana ini dapat membantu murid-murid kita, terutama di sekolah-sekolah, dalam pembelajaran kendiri dengan memberi galakan untuk membina tujuan dan disiplin diri, di samping memberikan mereka, murid-murid kita ini, kebebasan memilih kaedah atau cara dan daya usaha masing-masing bagi melaksanakan tugasan-tugasan mereka. Malah dengan mengaktifkan atau mengaktifkan jalinan dan jaringan antarbangsaan ini mungkin boleh menjadi satu alat yang menarik perhatian murid untuk menjadi lebih aktif, kerana mereka perlu berinteraksi dengan rakan-rakan mereka di sekolah-sekolah di luar negara yang berbeza budaya, yang berbeza cuaca, iklim pun berbeza, insyaAllah. Jadi itu mungkin boleh jadi pencetus kepada cara belajar yang lebih menarik, atau kita katakan fun learning. Adalah diharapkan dengan kelebihan yang diberikan kepada para murid ini dapat membantu untuk mengatur tugasan lebih baik, berinisiatif dan malah bertanggungjawab dengan pembelajaran mereka. Namun ini memerlukan kreativiti guru dan kreativiti para pemimpin sekolah untuk bersama-sama dengan guru mencipta, berinovasi, berkreativiti on how atau bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan dengan mewujudkan jalinan dan jaringan antarbangsaan dengan sekolah-sekolah di luar di waktu-waktu yang begini, apalagi dalam keadaan PDPR ini yang memerlukan kita lebih berkreativiti dan berinovasi, dalam berfikir ke arah melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, ataupun kita mengubah soal apa yang ada, we copy, paste and modify. Maybe mungkin itu boleh jadi satu peluang yang besar untuk kita dan juga para guru kita dan juga murid-murid kita. Proses antarbangsaan ini melibatkan satu proses transformasi di mana para pemimpin sekolah dan guru-guru perlu bersama dalam satu pasukan untuk menyesuaikan sekolah dalam fungsi konteks antarabangsa berdasarkan kerjasama transnasional dan peringkat institusi, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Hademan dalam kajiannya pada tahun 1999. Oleh itu, antarbangsaan sekolah merangkumi lebih daripada pelaksanaan aktiviti antarabangsa dan malah ia juga boleh melibatkan
sekolah sebagai sebuah organisasi yang mewujudkan jalinan dan jaringan dengan organisasi sekolah yang lain di luar negara. Bila kita sebut antarbangsaan, kita dah dapat bayangkan bahawa ianya adalah something yang international. International ya, maksudnya dia go beyond negara kita, beyond budaya kita. Ya. Ben Gallen and Jones pada tahun 2015 telah mendefinisikan perantarbangsaan sebagai integrasi yang sangat berguna bagi dimensi antarabangsa dan antara budaya dalam kurikulum formal dan tidak formal bagi semua pelajar dalam persekitaran pembelajaran domestik. Ya. Di mana perantarbangsaan adalah proses perubahan yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan institusi-institusi pendidikan. Yang mana pendidikan ini kita tahu ya adalah satu medium yang boleh mengubah negara, yang boleh mengubah dunia. Ya, pendidikan merupakan satu yang besar yang mana kita perlu ambilnya sebagai satu yang penting untuk kita jadikan dia satu yang boleh mengubah ke arah kebaikan, insyaAllah. Dan tiada model perantarbangsaan yang boleh one size fits all. Ya, usaha perantarbangsaan perlu menyumbang kepada misi teras dan nilai institusi pendidikan, ya, dan Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah di mana IAB merupakan satu institusi yang melatih para pemimpin pendidikan, insya-Allah ya, turut mengambil ini sebagai satu titik tolak untuk membolehkan bagaimana pengurusan perantarbangsaan dalam kalangan pengetua guru besar terutamanya dapat memberi sumbangan kepada negara kita, insya-Allah ya. Bila kita lihat sekarang ya, ketika merebaknya wabak ini dalam suasana pandemik, kebanyakan negara memutuskan untuk menutup sempadan mereka. Dan ini telah mempengaruhi mobiliti pelajar dan juga staf antarabangsa dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perantarbangsaan, iaitu aktiviti-aktiviti secara bersemuka, secara berhadapan. Namun kita masih boleh bersemuka seperti ini, ya, melalui maya pun kita masih boleh bersemuka, walaupun ianya berbeza ya, daripada kita bersemuka secara realiti di dunia sebenar. Ya. Idea kreatif dan inovatif dapat dimulakan untuk meneruskan program jalinan dan jaringan perantarbangsaan ini secara dalam talian kerana terdapat banyak manfaat dalam menjalankan jalinan dan jaringan perantarbangsaan dalam kalangan sekolah-sekolah, terutamanya dalam aspek pembangunan kapasiti dalaman atau internal capacity building seperti yang telah disebut dalam kajian artikel Sahlin and Stipe tahun 2021. Ya, baru lagi masih panas lagi kajian mereka ini, dan ini yang telah mereka nyatakan bahawa idea kreatif dan inovatif itu dapat membolehkan kita mengambil peluang daripada pandemik ini untuk mengaktifkan jalinan dan jaringan program-program perantarbangsaan melalui alam maya. Jalinan dan jaringan perantarbangsaan di peringkat sekolah memerlukan pemimpin sekolah yang mengutamakan aspek antarabangsa, antara budaya dalam tujuan dan fungsi serta penyampaian pendidikan sekolah. Ya. Menurut Hedeman dan juga Hedeman pada tahun 1999 dan juga Knight pada tahun 2003 dalam kajian mereka, satu daripada peranan penting pemimpin sekolah adalah untuk menggalakkan kegiatan guru ke arah tujuan perantarbangsaan dengan mewujudkan jalinan dan jaringan perantarbangsaan yang dapat dia juga dapat mengembangkan pemahaman tentang budaya luar, ilmu-ilmu baru, ya, sebagai salah satu daripada misi teras pendidikan di peringkat sekolah. So, hasil pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Littlewood, Harris and Hopkins pada tahun 2008
telah menunjukkan bahawa kemampuan pemimpin pendidikan untuk mempengaruhi keadaan sekolah, memotivasi dan menggarapkan potensi guru di sekolah adalah penting untuk pembelajaran murid-murid mereka. Ya, pelibatan guru merupakan satu faktor yang sangat penting. Ya, the very significant one, sangat signifikan dalam pelaksanaan inisiatif jalinan dan jaringan perantarabangsa ini. Dan peluang haruslah disediakan untuk guru-guru memperolehi pemahaman mengenai selok-belok bagaimana untuk melaksanakan jalinan dan jaringan perantarabangsa. Menurut Paris Carlson tahun 2014, beliau telah melaksanakan researchnya, kajiannya yang menyatakan mendapati bahawa aktiviti-aktiviti pengantarabangsa sama ada iaitu jalinan dan jaringan pengantarabangsa itu sama ada ia dilaksanakan secara bersemuka di dunia luar ataupun dalam talian, merupakan platform pembangunan staf untuk semua kaki tangan kerana pengalaman pengurusan dan pelaksanaan proses pengantarabangsa itu sendiri dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kecekapan para guru, mengintegrasikan dimensi-dimensi antarabangsa, antara budaya dan juga globalisasi dalam pendidikan murid-murid kita untuk menjadi lebih dinamik dan lebih demokratik. Proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih diperkaya dan juga dipengaruhi untuk menyokong pengetahuan dan maklumat yang diperolehi melalui jalinan dan jaringan perantarabangsa. Malah pengalaman perjalanan atau real travelling experience adalah pilihan yang lebih baik dalam melaksanakan kerja-kerja perantarabangsa. Namun dalam suasana apapun, jalinan dan jaringan pengantarabangsa ini haruslah diteruskan bagi mengembangkan pemahaman dalam kalangan guru mengenai kepentingan jalinan dan jaringan itu sendiri. Malah cabaran itu perlulah diambil sebagai satu peluang yang besar untuk membina kreativiti dan inovasi bagi mencapai penyelesaian kepada bagaimana jalinan dan jaringan pengantarabangsa itu dapat dilaksanakan demi pemantapan dan demi kemenjadian murid yang lebih holistik, yang mana walaupun dalam keadaan pandemik, namun murid-murid kita masih boleh membuka minda melihat dunia luar melalui alam maya. Menurut Coty pada tahun 2013 dalam kajiannya, beliau mengatakan dan mendapati bahawa pemimpin sekolah harus mengambil peranan dalam mengatasi perubahan dan memimpin melalui proses perubahan. Ini adalah satu perkara yang memang telah maklum oleh semua para pemimpin sekolah kita di Malaysia, yang mana salah satu daripada modul-modul kita yang IAB laksanakan adalah antaranya ialah mengurus perubahan di peringkat kepimpinan. So ini boleh dijadikan juga peluang untuk mengaktifkan atau mengupayakan ilmu-ilmu yang telah para pemimpin sekolah pelajari ataupun dapati daripada hasil latihan-latihan yang telah dilaksanakan di Institut Al-Amin Mahfuz. Tujuan utama kita adalah untuk mengekalkan jalinan persahabatan antarabangsa yang telah diwujudkan sekian lama untuk kesinambungan kerjasama di masa hadapan dalam sebarang situasi, termasuk situasi semasa pandemik ini. Kaedah berinovasi dan berkreativiti dan berinteraktif perlulah digunakan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti dalam talian
seperti mengadakan persidangan dengan rakan yang jalinan dan jaringan tersebut, berkongsi webinar, ya, ataupun mengadakan interaksi aktiviti-aktiviti murid dan guru antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah-sekolah di luar negara. Dan teknologi-teknologi komunikasi terkini yang mungkin boleh digunakan adalah aplikasi Zoom, atau kita boleh gunakan juga MS Teams, ya, daripada Microsoft dan Google Meet. Malah Skype adalah merupakan antara teman baik kita pada ketika ini, dan insya-Allah dia akan kekal jadi teman baik, ya, bagi memudahkan lagi kita berinteraksi dengan rakan-rakan antarabangsa kita. Sesungguhnya kaedah secara bersemuka adalah yang paling selesa kerana kita telah bersama, ya, dalam dunia realiti berdepan, malah kita melawat ke luar negara untuk melihat, untuk berjumpa dengan rakan-rakan kita di luar negara, rakan-rakan sekolah kita yang melaksanakan jaringan bersama kita. Kini kita tetap berpeluang, ya, tetap berpeluang dengan membudayakan dan mengupayakan alat-alat sokongan seperti menggunakan maya ini. Kemajuan teknologi digital, ya, telah dapat membantu kita dan memudahkan pengurusan kita, terutama apabila kita ingin kekal mewujudkan jalinan dan jaringan antarabangsa dengan rakan-rakan kita di seluruh dunia, insya-Allah. So hari ini kita sangat bertuah, IAB Cawangan Sabah telah menjemput pengarah Education Malaysia yang bertugas di Beijing untuk berkongsi bersama kita berkaitan dengan diplomasi antara China dan Malaysia, yang mana beliau telah mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendalikan para pelajar Malaysia yang berada di negara China. So ini juga memberi ruang kepada kita untuk memahami dengan lebih jelas dasar-dasar luar dan antarabangsaannya antara negara kita dan juga negara luar. Dan mungkin juga dalam kita boleh mengambil peluang ini sebenarnya di mana para pemimpin sekolah kita boleh mengambil peluang untuk membuat jalinan dan jaringan pengantarabangsaan dengan negara China. Projek-projek jalinan dan jaringan ini boleh menjadi satu projek tahunan atau bulanan, atau mungkin ada guru-guru yang mampu melaksanakan dalam slot-slot atau sesi-sesi PDP mereka. Dan harapan kita jalinan dan jaringan pengantarabangsaan ini antara IAB Cawangan Sabah dengan EDU Malaysia Beijing dapat diteruskan pada masa-masa akan datang, dan malah ini menjadi satu titik tolak untuk memulakan satu jalinan keilmuan antara para pesyarah di IAB Cawangan Sabah khasnya dan IAB amnya untuk lebih mengenal keadaan education Malaysia di Beijing, insyaAllah. So dengan itu saya mengakhiri perkongsian pada hari ini dan membuka program bicara profesional kita yang pada kali ini diterajui oleh Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah dengan kerjasama Education Malaysia Beijing. Terima kasih. Terima kasih yang berusaha Puan Kaziati binti Osman atas perkongsian yang begitu menarik sekali. Webinar kita teruskan lagi. Seterusnya, kita beralih kepada penceramah yang kedua. Majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz Hau Abdullah, Pengarah Education Malaysia Beijing, untuk membuat perkongsian dengan tajuk Peranan Diplomasi dalam Hubungan Pendidikan Malaysia-China. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera
yang berusaha Puan Kaziati Osman, Pengarah Institut Amiruddin Baqi Cawangan Sabah, Ketua Jabatan Barisan Pemimpin Pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Institut Amiruddin Baqi IAB Cawangan Sabah yang sudi menjemput saya bagi sesi perkongsian pengalaman dalam program Bicara Profesional yang bertujuan untuk memperluaskan jaringan profesional dan mempertingkatkan peluang warga IAB bagi menghayati perkembangan pendidikan secara global dalam era Norma Baharu yang sungguh mencabar. Pada hari ini, kita akan berkongsi input dan pengalaman dalam aspek kepimpinan, pengurusan dan pengantarbangsaan khusus kepada peranan diplomasi dalam hubungan pendidikan Malaysia dan China. Tahniah dan syabas kepada IAB yang merupakan satu-satunya pusat pembangunan kepimpinan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi merasaskan Tahniah dan syabas kepada IAB yang merupakan satu-satunya pusat pembangunan kepimpinan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti. Sebuah institusi yang sangat relevan bagi membina dan membimbing pelapis pemimpin barisan hadapan bagi memastikan kelangsungan pendidikan pada abad yang ke-21. Saya masih terkesan dengan kursus yang pernah saya hadiri di IAB, iaitu Lead to Change, yang menekankan perubahan terpimpin untuk melaksanakan transformasi sesebuah organisasi melalui kepimpinan transformatif. Alhamdulillah, secara peribadinya saya amat berterima kasih kepada IAB kerana telah menyumbang kepada kepimpinan saya ketika ini yang menjawat jawatan sebagai pengarah Education Malaysia Beijing bermula tahun 2017 hingga sekarang. Pada hari ini, saya gembira dapat berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan berdasarkan dua skop perkongsian. Yang pertamanya dari segi senario hubungan pendidikan Malaysia-China dan juga kepimpinan saya sendiri sebagai pengarah Education Malaysia Beijing melalui diplomasi dalam hubungan pendidikan Malaysia dan China. Melihat kepada kerjasama pendidikan antara Malaysia dan China, dokumen kerjasama pendidikan tinggi antara kedua-dua buah negara boleh dilihat pada dokumen perjanjian persefahaman antara Malaysia-China pada tahun 2009. Dokumen perjanjian ini telah menjadi titik tolak untuk terus memperkukuhkan kerjasama pendidikan antara Malaysia dan China. Kemudian pada tahun 2011, perjanjian dokumen Framework Agreement to Facilitate Mutual Recognition in Academic Higher Education Qualifications between the Government of Malaysia and the Government of People Republic of China. Kita juga dapat lihat kesungguhan pihak China secara diplomasinya menekankan hubungan negara-negara luar melalui bahasa Melayu. Kerjasama Malaysia-China telah direalisasikan dengan penumbuhan kursi pengajian Melayu di Beijing Foreign Study University ataupun lebih dikenali sebagai BFSU. Selain itu, kepesatan pengajian Melayu juga dapat dilihat dengan adanya 16 buah institusi pengajian tinggi di China yang telah menawarkan pengajian Melayu di institusi mereka. Pertukaran bahasa dan budaya dapat dilihat dan diperkukuhkan dengan adanya peluang dan ruang yang diberikan seperti ini. Selain itu juga, pihak institusi pengajian Cina dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi di Malaysia juga telah bekerjasama mewujudkan institusi Confucius di Malaysia dengan harapan merupakan platform terbaik untuk berlakunya silang bahasa dan budaya akhirnya dapat memperkukuhkan hubungan antara Malaysia dan China. Kita juga dapat lihat perkembangan yang cukup positif dari aspek pertukaran pelajar, kepakaran staf dan juga penyelidikan bersama yang terus terjalin antara kedua buah institusi pendidikan Malaysia dan China. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya amat berterima kasih kepada Barisan Pengarah dan Atasye Pendidikan Education Malaysia Beijing sebelum ini yang telah meletakkan asas yang kukuh dalam pengoperasian pejabat ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya mula bertugas pada tahun 2015 sebagai Atasye Pendidikan Promosi dan telah diberikan tanggungjawab dan amanah untuk menjadi Pengarah Education Malaysia Beijing pada tahun 2017. Maka, pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan amanah ini adalah kepimpinan secara diplomasi atau lebih dikenali sebagai kepimpinan dalam diplomasi pendidikan Malaysia dan China. Pendekatan kepimpinan diplomasi pendidikan ini sangat relevan dalam memainkan peranan dan menjalankan amanah sebagai pegawai diplomatik di luar negara dalam usaha untuk memperkasakan kerjasama pendidikan Malaysia dan China. Pemerhatian sentiasa dibuat untuk melihat kaedah dan pendekatan yang sesuai dan mencari ruang dan jalan penyelesaian terbaik dalam usaha pemengkasaan kerjasama pendidikan Malaysia-China. Sudah pastinya, ia selari dengan fungsi dan peranan yang diamanahkan oleh Education Malaysia Beijing. Pada pendapat saya, pendekatan yang perlu diterapkan dalam pendidikan abad ke-21 ini adanya elemen diplomasi dalam hubungan pendidikan Malaysia dan China. Diplomasi pendidikan berupaya untuk memupuk kepercayaan dan mencapai faedah bersama dalam tujuan pendidikan, khususnya konteks menggunakan perundingan dan kemahiran diplomatik untuk berkomunikasi merentasi semua peringkat hingga ke peringkat masyarakat tempatan bagi menyampaikan mesej berkaitan pendidikan. Amalan diplomasi pendidikan dapat merangkumi interaksi dengan pelbagai pihak pada peringkat yang bertujuan untuk membentuk persekitaran yang lebih positif untuk pendidikan dan menguruskan isu-isu pendidikan di peringkat tempatan, dua hala, serantau dan juga global. Diplomasi pendidikan melangkaui pendekatan khas untuk perundingan dan kepimpinan pendidikan dengan menggunakan kemahiran diplomatik yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan dan jalan penyelesaian terhadap cabaran pendidikan masa kini. Sudah tiba masanya diplomasi pendidikan diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia kepada keberhasilan penggunaan inisiatif diplomatik untuk mengatasi masalah global yang berkaitan tentang pendidikan, kesihatan atau kewangan. Pendidikan diplomasi adalah pendekatan untuk menyatukan pelbagai pihak berkepentingan, sama ada dari sektor awam, swasta, dalam satu sesi dialog bagi perkongsian dan perundingan untuk mencari jalan penyelesaian seperti membuat dasar untuk mempromosikan secara inklusif dan adil dalam penghasilan pembelajaran yang berkualiti untuk anak-anak di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, Education Malaysia Beijing, Kementerian Pengajian Tinggi yang kini beroperasi di Kedutaan Besar Malaysia di Beijing, merupakan seksyen yang dikenali sebagai seksyen pendidikan, menjadi tunjang utama dalam memperkasakan hubungan pendidikan kerjasama antara dua buah negara. Sebagai Pengarah Education Malaysia Beijing, khasnya dalam situasi pandemik COVID-19 ini, saya cukup prihatin dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Malaysia yang terpaksa berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Namun kini saya ingin menganjurkan dan mencadangkan apa yang telah saya kekalkan dalam prinsip kerja ketika ini. Yang pertamanya, keutamaan. Yang keduanya, kesesuaian. Dan yang ketiganya, kebolehubahan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita boleh namakan sebagai prioritize, adaptability and flexibility. Dalam aspek pengantarbangsaan,
keutamaan Education Malaysia Beijing adalah untuk melaksanakan sesi lebat urus yang merentasi pelbagai pihak, sama ada kerajaan, swasta, industri dan komuniti setempat. Ia melibatkan usaha dan juga agenda untuk mempromosikan pendidikan Malaysia, khasnya untuk menarik lebih ramai pelajar antarabangsa dari China ke Malaysia. Kita juga dapat lihat situasi semasa di China ini menunjukkan sudah mula kurangnya kecenderungan ibu bapa dan pelajar untuk meneruskan dan menawarkan anak-anak mereka mengikuti pengajian di negara-negara barat. Mengikut rekod, antara negara-negara yang sering menjadi tumpuan para ibu bapa dan pelajar Cina adalah ke Amerika Syarikat, Australia, Kanada dan United Kingdom. Kini, tiba masanya keutamaan, kesesuaian dan kebolehubahan perlu ditekankan untuk kita sama-sama bekerja sama bagi menarik pasaran pelajar antarabangsa dari China. Selain itu juga, bagi memastikan kesesuaian keadaan dan pihak yang boleh bekerjasama rapat dengan kami, pelibatan atau sinergi telah dipraktikan bersama-sama dengan alumni yang amat kami tekankan. Dengan kerjasama Malaysia Alumni Council of China, usaha dan aktiviti promosi pendidikan Malaysia dapat dilaksanakan dan mereka sudah pastinya antara agen penggerak utama dalam mempromosikan peluang dan ruang pengajian yang ada di Malaysia. Dalam situasi yang mencabar ini, kami amat prihatin dengan pelajar-pelajar Malaysia yang masih berada di China dan juga mereka yang kini berada di Malaysia dan tidak dapat kembali ke China untuk meneruskan pengajian mereka di sini. Di sinilah peranan saya untuk mengajak para pelajar untuk adapt and be flexible dengan suasana pembelajaran dengan norma baharu. Melihat kepada keperluan untuk membina negara bangsa yang bertaraf global, sokongan dan bantuan diberikan kepada seluruh bahagian mahasiswa di luar negara untuk dipandu dan dibimbing agar mereka tahu dan sedar peranan yang harus dimainkan. Sudah pastinya dalam aspek ini, kami mendapat sokongan yang padu daripada pihak kedutaan, pejabat konsulat, agensi-agensi kerajaan dan juga sudah pastinya Persatuan Pelajar Malaysia di China yang sentiasa menjadi rujukan dan menghulurkan bantuan berkaitan hal ehwal pelajar. Bagi memantapkan kerjasama dengan Persatuan Pelajar, kami sentiasa mendorong pelajar untuk melaksanakan pelbagai kegiatan. Dan pada hari ini juga, saya ingin mengajak IAB Cawangan Sabah untuk bekerjasama dengan Persatuan Pelajar kita dalam aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Ini akan selari dengan wawasan kita untuk menjadikan pelajar yang mempunyai jati diri yang tinggi, semangat patriotisme, kebudayaan, kesukanan dan kesukarelawan. Sudah pastinya akan menyumbang kepada pembentukan mahasiswa yang holistik. Tuan-tuan dan puan-puan, secara kesimpulannya, cabaran dan isu tetap ada. Namun dalam diselesaikan dengan kepimpinan diplomasi pendidikan yang memfokuskan kepada pemuafakatan dan perbincangan yang baik dengan pasukan-pasukan yang ada di kedutaan, agensi-agensi kerajaan Malaysia dan China serta pihak berkepentingan yang sentiasa memerlukan bantuan, Education Malaysia Beijing terus komited untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh kerajaan dan sudah pastinya kami akan berusaha sebaik-baik mempereratkan hubungan pendidikan Malaysia-China akan lebih hebat dan memberi manfaat kepada semua pihak.
Jadi itu saja perkongsian dan pengalaman saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian tadi, Tuan Haji. Saya ada 3 soalan yang baru saja diterima. Soalan pertama ialah sebagai pemimpin, apakah ketidakpastian dan perubahan yang perlu dilalui akibat daripada pandemik COVID-19 dalam aspek sosial, emosi, dan intelektual, khususnya dalam pembangunan pendidikan? Terima kasih Puan Haja Bernard John atas soalan yang cukup baik. Seperti yang saya katakan tadi dalam perkongsian saya dalam 3 prinsip kerja, iaitu keutamaan, kesesuaian dan kebolehubahan. Pandemik COVID-19 ini berlaku memang sesuatu yang luar jangkaan kita. Namun saya yakin dan percaya sebagai pemimpin kita perlu ada kepribadian yang kental dan kekal relevan dalam apa juga situasi yang perlu kita hadapi. Itu sebabnya dalam situasi COVID-19 itu saya menekankan 3 prinsip kerja yang saya gunakan. Yang pertamanya prioritize, yang keduanya adaptability dan juga flexibility. Dalam situasi ini yang paling penting kita perlu sentiasa positif dan jadikannya sebagai satu peluang untuk melaksanakan transformasi ataupun anjakan paradigma pemikiran kita. Aspek-aspek seperti sosial, emosi dan intelektual itu perlu lebih positif dan juga progresif, ya. Dan juga mengikut tadi yang saya katakan tadi dari segi keutamaannya, bagaimana melaksanakan kesesuaiannya dan juga bagi melakukan perubahan dalam aspek pembangunan pendidikan itu sendiri. Jadi dalam situasi pandemik COVID-19 ini sudah pastinya dalam keadaan mungkin sebelum ini kita dalam zon yang selesa, kita harus bangkit, ya, bangkit untuk lebih positif, membina dan mengubah transformasi pemikiran kita itu sendiri. Terima kasih, Puan Haja. Terima kasih Tuan Haji atas jawapan tadi. Soalan seterusnya, Tuan Haji, pandemik yang berlaku telah memberi kesan yang besar di seluruh dunia. Apakah cabaran-cabaran semasa dan kesan pandemik COVID-19 kepada pengantarabangsaaan? Terlebih dahulu yang saya katakan tadi, saya amat prihatin terhadap sahabat-sahabat kita yang berada di Malaysia, terutama yang berada di Sabah. Saya sudah pastinya cabaran sahabat-sahabat di Malaysia lagi mencabar, namun cabaran itu juga terasa kami yang di sini. Sebab fungsi utama Education Malaysia Beijing adalah untuk meningkatkan keterlihatan jenama pendidikan tinggi Malaysia. Jadi dalam usaha pengantarabangsa ini sudah pastinya dalam aspek kami ingin membawa lebih ramai pelajar antarabangsa daripada China untuk ke Malaysia. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kami ingin membuka ruang dan peluang lebih banyak kerjasama pendidikan antara institusi pendidikan di Malaysia dan juga di China. Dalam situasi semasa ini sudah pasti tidak ada berlaku lagi hubungan secara fizikal. Namun kita lihat tadi secara kesesuaiannya dan adaptability-nya, kami menggunakan pendekatan secara digital. Sebab untuk makluman tuan dan puan-puan, pendekatan digital adalah menjadi satu trend utama khasnya menggunakan sosial media seperti WeChat dan Weibo di China ini. Kalau mengikut data yang kami terima, pengguna WeChat mencatat lebih kurang 1.165 bilion pengguna secara bulanan. Manakala bagi Weibo pula mencatat lebih kurang 520 juta pengguna secara bulanan. Jadi pendekatan ini kami gunakan untuk memastikan kelangsungan agenda pemasaran, agenda promosi, di mana kami kini mempunyai media-media sosial secara rasmi, WeChat, Weibo, yang sudah pastinya menjadi platform utama kami untuk meneruskan
agenda untuk meningkatkan keterlihatan jenama pendidikan tinggi Malaysia. Alhamdulillah, maklum balas yang cukup positif, dan kami lihat walaupun angkanya dalam angka yang tidak menunjukkan lebih tinggi, tapi dia menunjukkan ke arah yang lebih positif. Jadi kami meneruskan agenda promosi pendidikan itu dalam apa sahaja juga keadaan ketika ini. Terima kasih Haja. Tuan Haji, bagaimana pula apa, siapa dan bagaimana sokongan yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan dalam usaha pembangunan pendidikan termasuk dalam meneruskan proses pengantarbangsaan yang lebih baik? Tuan Haji? Yang ini saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada IAB yang telah memperkenalkan kursus Lead to Change. Dalam kursus ini, IAB telah memberikan saya satu input yang cukup baik, memberi bimbingan dan juga didikan kepada saya bagaimana untuk memimpin dan juga mengajak lebih ramai rakan-rakan untuk membuat perubahan. Jadi menuju pada soalan Hajar tadi, sudah pastinya ia bukan juga sebagai pemimpin kita perlu bergerak seorang diri. Namun kita perlu satu pasukan, satu kelompok individu, masyarakat dan juga komuniti yang bersama-sama dalam kita meneruskan cabaran ini. Dalam situasi ini, sudah pastinya Education Malaysia Beijing akan sentiasa merujuk kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga pihak Kedutaan Besar Malaysia di Beijing untuk memberikan panduan dan juga garis panduan yang cukup jelas bagaimana kita untuk meningkatkan hubungan pendidikan antara kerjasama Malaysia dan China. Dan ini selari dengan flagship ataupun wawasan kami, iaitu Education Malaysia for You, yang membawa mesej ini kepada komuniti antarabangsa di China ini, bagi meningkatkan keterlihatan jenama pendidikan tinggi Malaysia. Dan sudah pastinya dalam kesempatan ini, Puan Hajar Bernard, saya ingin mengalu-alukan rakan-rakan, sahabat-sahabat di IAB, terutama di IAB Cawangan Sabah, untuk kita bersama-sama menjalankan kerjasama pendidikan dengan institusi pendidikan di China ini. Dan sebagai pihak yang bertanggungjawab, orang kata sebagai pihak yang berfungsi sebagai mediator, kami sudi dan kami bersedia untuk membantu IAB Cawangan Sabah membina rangkaian kerjasama pendidikan di China ini. Terima kasih Hajar. Hadirin dan hadirat, kita sudah pun di penghujung program. Saya mewakili Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kedua penceramah kita yang sudi membuat perkongsian pada hari ini, iaitu yang berusaha Puan Gaziati binti Osman, Pengarah Cawangan Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah, dan yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz Hau Abdullah, Pengarah Education Malaysia Beijing. Kita sangat berbesar hati atas kesudian kedua-dua ahli penceramah meluangkan masa untuk perkongsian yang sangat informatif pada hari ini. Diharap semua penonton yang hadir dalam program webinar hari ini mendapat manfaat. Baiklah, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh hadirin dan warga pendidik yang mengikuti webinar hari ini di lokasi masing-masing. Mohon juga tuan-puan yang mengikuti program ini untuk mengisi kehadiran melalui link kehadiran yang dikongsikan melalui ruangan chat. Sudilah kiranya para hadirin sekalian like, share dan subscribe YouTube kami. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan webinar yang diketuai oleh yang berusaha Dr. Bridget Lim Sukhan, barisan penjatan kuasa webinar termasuk pihak urus setia Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah. Di kesempatan ini, saya selaku moderator pada hari ini ingin memohon ribuan kemaafan
andai terdapat sebarang kekurangan sepanjang webinar ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon undur diri. Salam hormat daripada kami sehingga kita bertemu lagi di program akan datang. Bersama-samalah kita memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.